Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada hari ini. Kita akan belajar Bahasa Melayu Tahun 3, Unit 14. Unit 14, kenali kesenian kita. Kita akan belajar gambus dan kompang. Okey. Mengedit kesalahan ejaan, tanda baca dan imbuhan. Okey, jadi kamu semua boleh buka buku teks jilid 2 halaman 9. Sebelum itu, jom kita lihat objektif pembelajaran pada hari ini. Mengedit kesalahan ejaan, tanda baca dan imbuhan. Okey. Seterusnya, untuk hari ini kita akan mengedit 3 kesalahan. 3 kesalahan. Yang pertama, ejaan. Yang kedua, tanda baca. Dan yang ketiga, imbuhan. Diulangi lagi sekali, ejaan, tanda baca dan imbuhan. Baiklah, kita lihat ejaan dahulu. Apakah yang dimaksudkan dengan ejaan? Kaedah atau cara menulis perkataan dengan huruf. Contoh, yang pertama, kita selalu sebut perkataan meja, meja. Tapi salah jikalau kita eja M-E-J-E. Sepatutnya kita akan eja meja. Eja meja ataupun kelakor. Kelakor lah awak ni. Salah. Jadi ejaan yang betul kelakar. Okey, seterusnya tanda baca. Tanda baca merupakan tanda atau simbol yang digunakan di dalam penulisan. Contoh, noktah, koma, lagi tanda soal, lagi tanda seru dan yang terakhir huruf besar. Apa dia huruf besar? Okey, huruf besar lah. Okey, jadi 5 ini tanda baca. Seterusnya, imbuhan. Apakah yang dimaksudkan dengan imbuhan? Penambahan mem, men, per, be dan lain-lain. Okey, pada kata dasar. Kita lihat contoh, Hasan membaling bola. Jadi mem, imbuhan, baling kata dasar. Mana jika kita mengisi imbuhan di hadapan sebaling, mungkin salah. Jadi perlu memilih imbuhan yang sesuai. Okey, seterusnya jom kita lihat buku teks Bahasa Melayu tahun 3, jilid 2 halaman 9. Baiklah, kita akan baca satu persatu. Gambus dan kompang. Hanif dan Nabila sedang membaca maklumat tentang dua jenis alat muzik tradisional, iaitu gambus dan kompang. Gambus ialah sejenis alat muzik tradisional bertali di Malaysia. Gambus berbentuk seperti buah pear yang dibelah dua. Gambus tergolong dalam alat muzik jenis petik yang dikatakan berasal dari Timur Tengah. Gambus terdapat dalam pelbagai jenis, iaitu gambus 3 tali sehinggalah gambus yang mempunyai 12 tali. Gambus dimainkan untuk mengiringi persembahan Ghazal, Zapin, Inang dan joget. Baiklah, seterusnya kita lihat di dalam petikan ini. Okey, perenggan yang pertama dalam kotak warna merah terdapat kesalahan ejaan. Okey, kita baca dahulu. Kompang ialah alat muzik tradisional. Alat muzik ini popular dalam kalangan masyarakat Melayu. Kompang tergulung dalam kumpulan alat muzik gendang. Kulit kompang biasanya diperbuat daripada kulit kambing. Okey, baiklah. Jom kita cari manakah kesalahan ejaan. Mana? Di mana? Pada ayat mana? Okey, popular. Popular. Sepatutnya dieja dengan popular. Lagi. Tergulung. Okey, sepatutnya dieja dengan tergolong. Lagi. Kulit. Okey, yang salahnya huruf I. Sepatutnya kulit. Dan seterusnya kambing. Sepatutnya kembing. Okey, begitulah. Seterusnya kita pergi kepada perenggan yang kedua di dalam kotak warna merah. Kompang biasanya berukuran 16 inci ukur lilit. Tengok di sini tanda apa ni? Simbol apa? Okey. Terus, kompang ditutup dengan kepingan kulit pada sebelah permukaan. Kompang dimain dengan memegangnya menggunakan sebelah tangan kemudian dipalu dengan sebelah tangan yang lain.
Jom kita cari kesalahan tanda baca. Okey, tanda koma. Sepatutnya selepas ini merupakan tanda nokta sebab habis ayat. Selepas tanda nokta semestinya huruf besar. Seterusnya, apa yang salah? Betul, penggunaan huruf besar. K sepatutnya huruf besar kerana huruf K itu terletak selepas tanda nokta. Lagi? Baiklah, lain menggunakan tanda seru. Sepatutnya kita perlu meletakkan tanda nokta kerana tiada ayat seru di dalam petikan ini, dalam baris inilah. Okey. Seterusnya, kesalahan imbuhan. Cara mengmalu kompang adalah cara mengmalu kompang adalah dengan mentepuk kulit kompang dengan bahagian jari-jari atau tapak tangan mengikut rentak. Kompang biasanya dimainkan dalam pelbagai acara seperti perarakan, kenduri, majlis rasmi dan upacara-upacara tradisi lain. Kita harus mempelajari alat muzik ini agar tradisinya menjaga. Jadi pada perenggan yang ketiga dalam kotak warna merah ini terdapat kesalahan imbuhan. Jom cari. Apa? Mengmalu. Mana ada mengmalu? Jadi jawapan yang betul mengalu. Lagi? Mengtepuk. Mana ada imbuhan mengtepuk? Imbuhan yang sesuai menepuk. Pandai. Lagi? Menikut. Apa? Menikut. Mana ada menikut? Jawapan yang betul mengikut. Lagi? Menjaga. Tradisinya menjaga. Betul menjaga. Tapi tidak sesuai. Imbuhan yang digunakan tidak sesuai. Sepatutnya terjaga. Wow, hebatlah kamu semua ni. Semua yang kamu teka itu adalah betul. Okey, seterusnya boleh siapkan latihan buku aktiviti Bahasa Melayu jilid 3. Mana ada jilid 3? Silap. Tahun 3 jilid 2 halaman 10 dan 11. Tapi jom kita baca bersama-sama arahan yang diberi. Kenal pasti kesalahan ejaan, imbuhan dan tanda baca, kemudian betulkan. Tokoh kraf negara, adik guru kraf logam dan tokoh kraf negara. Nama Allahyarham Tuan Haji Abdul Manan bin Haji Yaakob, bidang seni kraf logam. Lantikan pertama adik guru tahun 2008, tahun lantikan tokoh kraf negara tahun 2011. Okey, kita teruskan dengan petikan yang seterusnya. Latar belakang penglibatan. Allahyarham Tuan Haji Abdul Manan bin Haji Yaakob seorang tukang perak. Tukang perak ni bukan nama tempat pula ya. Okey, nanti ada pula yang kata Perak tu negeri, sepatutnya huruf besar. Bukan. Okey, seterusnya. Beliau mula terdedah kepada kerja-kerja penukangan perak seawal 7 tahun. Sejak kecil, beliau sering memerhatikan hasil kerja petukangan bapanya, Allahyarham Haji Yaakob bin Muhammad. Pada usia 14 tahun, Allahyarham mula gigih mendalami kemahiran pertukangan perak daripada bapanya. Okey, jadi pada petikan ini terdapat kesalahan ejaan. Jadi jom kita cari. Mana yang pertama? 7. Ada pula eja 7 macam tu. Macam mana eja 7? Ya, 7. J-U-H-T-U-J-U-H. Kamu mesti dah pandai kan? Okey, seterusnya. Kecil. Betul ke eja kecil macam itu? Kecil. Jadi kamu boleh bulat pada buku kamu tu. Bulat dan tulis ejaan yang betul di atas dia. Bulat sekarang. Bulat. Okey, seterusnya. Hasil. Nak tersengit-sengit mulut nak sebut hasil. Sepatutnya hasil. Okey, bulat dan tulis yang betul. Bulat sekarang. Okey, seterusnya gigih. Tengok, sengit-sengit juga bibir ni. Sengit pula dah, maaf. Gigih. Okey, jadi gigih. Dan yang terakhir, kemahiran. Betul ke? Kemahiran. Okey, bulat dan tulis ejaan yang betul.
Kita pergi kepada petikan yang kedua. Allah yarham Tuan Haji Abdul Manan sering menggunakan reka corak yang berunsurkan flora. Beliau mengubah corak mengikut kehendak pelanggan. Reka corak dengan motif-motif seperti pucuk rebung, noktah, daun, asam jawa dan tapak lembing menjadi pilihan. Noktah, karya yang dihasilkan beliau sering dijadikan hiasan dan cenderamata oleh pelbagai pihak. Jadi mungkin dekat Ustazah punya nota ni, slide ni dia tak berapa jelas, tapi kamu boleh rujuk buku kamu sebab buku kamu sangat jelas tulisannya. Okey, jadi di sini ada kesalahan tanda baca yang tadi kita tunjuk di hadapan. Tanda seru, tanda soal, noktah, koma dan lagi satu penggunaan huruf besar. Okey, seterusnya mana-mana kesalahan tanda baca? Okey, Allah yarham. Mula-mula ayat mesti huruf apa? Huruf besar. Jadi A yang salah. Seterusnya cari. Okey, pelanggan dekat buku dia tulis tanda koma. Betul tak tanda koma? Sepatutnya tanda apa? Tanda noktah. Okey, jadi noktah yang betul. Pelanggan noktah reka. Seterusnya daun. Ingat permulaan ayat mesti huruf besar. Jadi di huruf besar. Seterusnya karya. Sama juga kesalahan yang di atas tadi. K semestinya perlu huruf besar. K huruf besar. Karya. Tanda noktah maaf silap situ. Dan seterusnya, Ustaz silap dekat sini pilihan tanda noktah tau. Ni noktah bukan tanda seru. Bukan tanda koma, sini noktah. Okey, tersilap di sini, maaf. Dan seterusnya pihak. Pihak sepatutnya tanda noktah. Okey, seterusnya kita lihat kesalahan imbuhan. Imbuhan tu macam mana? Tengok imbuhan mana yang sesuai. Okey, dengan kesedaran, minat dan semangat yang tinggi, beliau terus berusaha untuk memartabatkan seni pertukangan kraft perak. Beliau mahu kesenian ini terus menpelihara, oleh itu diterpanjang hayatnya. Beliau bercita-cita mahu melihat generasi muda masyarakat Melayu mewarisi pertukangan kraft perak ini. Okey, di sini terdapat kesalahan imbuhan. Jom kita cari. Berusaha. Sepatutnya berusaha. Maaf, berusaha. Okey. Seterusnya, menpelihara. Sepatutnya dipelihara. Diterpanjang. Oh, panjangnya ayat ni. Diterpanjang. Sepatutnya sepanjang. Lagi. Apa dia? Bercita-cita. Betul. Jadi, bercita-cita. Lagi yang terakhir. Apa? Pandai melihat. Sepatutnya melihat. Jadi bulat. Bulat dan betulkan ejaan dia. Okey, bulat dan betulkan ejaan dia. Kemudian dah betul, salin balik semua petikan. Petikan yang kamu dah betulkan dia punya ejaan tu pada muka surat 11. Di muka surat 11 ni. Okey. Salin semua. Tapi tak apa, salin dengan perlahan-lahan. Kalau penat pergi minum air dulu. Pergi minum air, kemudian sambung lagi. Okey. Janji kamu buat. Okey. Itu sahaja untuk pembelajaran pada hari ini. Diharapkan kamu semua faham. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semua hebat.